Okay, Assalamualaikum. Okay, apa khabar semua? Cikgu harap semuanya masih sihat dan masih bersemangat untuk belajar. Okay, walaupun kita masih lagi belajar dari rumah. Okay, cikgu cuba ajar kamu seperti mana kita belajar dari dalam kelas lah. Okey, jadi untuk hari ini kita akan membincangkan tentang kemahiran manipulatif. Okey, kamu dah darjah 3, cikgu percaya masih ada yang boleh ingat tentang kemahiran manipulatif. Okey, kerana kita belajar kemahiran manipulatif ni sejak dari darjah 1. Okey, dan kemahiran ni dia tak bertambah. Darjah 1 5, darjah 2 pun masih lagi 5, masuk darjah 3 pun tetap 5. Okey, jadi cuba imbas semula. Apabila kita belajar sains, semestinya kita bermula dengan kemahiran saintifik. Okey, jadi kemahiran saintifik dia ada dua pecahan, iaitu kemahiran proses sains dan kemahiran manipulatif. Okey, yang sebelum ini kita dah belajar beberapa kemahiran proses sains. Okey, dan kali ini kita teruskan dengan kemahiran manipulatif. Okey. Okey, kita ingat semula apa yang dimaksudkan dengan kemahiran manipulatif. Okay, jadi kemahiran manipulatif ialah kemahiran psikomotor dalam penyiasatan sains. Okey, jadi ni kemahiran ni kita lihat ketika melakukan penyiasatan. Daripada perbuatan kamu, cara kamu menjalankan penyiasatan, cara kamu menggunakan peralatan, yang itulah yang dikatakan kemahiran manipulatif. Okey. Untuk kelas kali ini, cikgu banyak guna keratan daripada buku teks ya. Kalau kamu belum terima buku teks pun kamu boleh tengok, kamu boleh baca daripada sini. Okey, jadi ni poin yang pertama tapi sebenarnya dia menggabungkan kemahiran dua kemahiran kat sini ya, menggunakan dan mengendalikan peralatan dan bahan sains dan juga mengendalikan spesimen. Jadi kalau ingat dia ada dua kat sini. Dulu dia asingkan antara peralatan dan bahan sains dengan spesimen. Jadi dekat sini peralatan, kalau kamu baca seimbang selalu sambil dengar apa yang cikgu cakap ni. Okey, jadi dia buat penyiasatan untuk dia perlukan belalang sebagai spesimen. Jadi peralatan untuk menangkap belalang dan juga cara mengendalikan belalang sebagai spesimen. Jadi kat sini kita lihat Kina, okey. Nama budak perempuan tu Kina. Kina dia akan memasukkan belalang ke dalam botol, tapi ditutupkan dengan kain yang berlubang. Cikgu pasti kamu tahu kenapa perlu tutup dengan kain yang berlubang. Okey, kalau tak tutup, belalang akan terlepas. Kalau tutup dengan penutupnya, belalang akan mati. Okey, sebab belalang tidak boleh bernafas kalau dalam bekas bertutup. Jadi apabila kita gunakan kain yang berlubang, belalang masih lagi boleh bernafas kerana adanya peredaran udara keluar dan masuk. Okey, ini masih lagi sambungan perbualan tadi. Okey, kat sini ada lagi. Okey, ini masih lagi mengendalikan spesimen. Ada kawan dia yang datang ni, cikgu tak pasti nama apa ni. Dia minta masukkan daun untuk belalang itu makan. Jadi ini dapat memastikan belalang itu terus hidup sepanjang penyiasatan dilakukan. Okey, apa tugasan yang sebenarnya yang perlu Kina lakukan? Kina ditugaskan untuk melakarkan belalang. Okey, jadi sebenarnya melakarkan belalang tu dah masuk kemahiran yang seterusnya, kemahiran melakar, kemahiran manipulatif yang ketiga.
Okey. Jadi ini adalah melakar spesimen. Kita ada melakar spesimen, melakar peralatan dan melakar bahan sains. Okey, jadi untuk kali ini dalam buku teks kamu ada diterangkan bagaimana langkah untuk membuat lakaran dua benda, dua peralatan sains. Okey, ini untuk kemahiran melakar. Cara untuk membuat lakaran bika. Okey. Harap kamu ingat ya bika ni. Okey, jadi kat sini digunakan pembaris untuk membuat garisan yang lurus dan gunakan pensel ya. Ingat buat lakaran mesti guna pensel, jangan guna pen atau pensel warna. Guna pensel sahaja. Okey, jadi bahagian bika, bahagian tepi tu bergaris lurus, jadi gunakan pembaris. Okey, buat dulu garisan lurus bentuk bika, tu langkah pertama. Langkah kedua, buat bahagian lengkuk. Okey, permukaan bika dan juga pada dasar bika. Ada bahagian yang lengkuk tu tak perlu guna pembaris. Okey. Langkah ketiga, buat lakarkan aras air. Okey, aras air tu pun dia ada ada lengkung sikit kat bahagian tepi kiri dan kanan, dan permukaan air tu mestilah dengan garisan lurus. Okey. Langkah keempat, nak melakar bahan. Okey, larutan tu kita panggil dia bahan sains. Jadi hanya buat garisan putus-putus. Garisan tu di satu garis, satu garis tapi buat dia putus-putus. Bukannya main letak je garisan pendek-pendek, tak. Kita buat satu garisan demi satu garisan. Tapi putus-putus. Okey, dan langkah seterusnya adalah melabelkan. Lakaran perlu ada label. Okey, jadi ini adalah langkah-langkah untuk membuat lakaran bika. Okey, yang ini pula adalah langkah-langkah membuat lakaran tabung uji. Okey, dia tak banyak beza. Okey, yang pertama, buat garisan lurus dengan menggunakan bantuan pembaris. Bahagian tepi tabung uji dibuat dengan garisan lurus. Kemudian buat bahagian lengkuk permukaan tabung uji dan juga bahagian dasar dia. Dan juga buat garisan untuk menandakan dia berada di atas meja. Kemudian langkah ketiga, lakarkan penutup tabung uji. Penutup tabung uji ni hanya garis lurus saja, petak. Dan langkah terakhir, labelkan. Okey, labelkan penutup tabung uji dan larutan. Okey, jadi penutup tu kita lorekkan dia ya. Larutan sama seperti yang dalam bika tadi, buat garis lurus tetapi putus-putus. Ingat, lakaran yang garis lurus perlu guna pembaris. Jangan buat hands free. Okey. Sekarang kita masuk ke kemahiran manipulatif yang keempat dan yang kelima. Yang keempat ialah membersihkan dan yang kelima menyimpan. Membersihkan dan menyimpan peralatan sains. Okey. Jadi apabila selesai menjalankan uji kaji, peralatan perlu dibersihkan, dikeringkan dan simpan di tempat yang betul. Okey. Kena belajar cara membersihkan dengan betul. Perlu pakai berus, perlu guna air yang mengalir. Dan cara mengeringkan, mana yang perlu ditelangkupkan, mana yang perlu bantuan rak. Okey. Dan menyimpan, simpan di tempat yang betul yang telah dikhaskan untuknya. Okey, jadi secara tak langsung kat sini kita dah cover kemahiran manipulatif. Kita cuba senaraikan semula kemahiran manipulatif yang terdapat dalam situasi perbualan murid tadi ya. Okay, jadi ingat kemahiran manipulatif hanya ada 5 sahaja. Okay, yang pertama ialah
menggunakan dan mengendalikan peralatan dan bahan sains dengan betul. Okey, cara menggunakan dan mengendalikan peralatan dan bahan sains dengan betul. Okey, jadi ini kemahiran manipulatif yang pertama. Kedua, mengendalikan spesimen dengan betul dan cermat. Okey. Jadi mengendalikan spesimen. Okey, cikgu tak pasti sama ada kamu masih ingat atau tidak spesimen. Spesimen adalah bahan yang kita hendak kaji. Okey, bahan atau objek yang hendak dikaji. Itu dipanggil spesimen. Okey, jadi kat sini spesimen dengan betul dan cermat. Contoh tadi cerita pasal belalang. Jadi pastikan masa nak tangkap dan gunakan belalang untuk buat lakaran, pastikan kita guna dia dengan betul dan cermat. Contohnya, jangan sampai membuatkan belalang itu mati atau cederalah. Kalau kamu tangkap belalang, tiba-tiba kaki dah hilang dah satu sebelah. Itu maksudnya cara kamu mengendalikannya tidak betul. Okey, yang ketiga, melakar peralatan, spesimen dan bahan sains dengan betul. Okey, ada dua contoh cara melakar peralatan dan bahan sains tadi yang dalam bika dan juga tabung uji. Spesimen tu melakar belalang. Okey, dan yang keempat, membersihkan peralatan sains dengan betul dan cermat. Okey, kita tahu peralatan sains banyak diperbuat daripada kaca. Jadi berhati-hati jangan sampai pecah. Okey, dan yang terakhir, nombor 5 ialah menyimpan peralatan dan bahan sains dengan betul dan selamat. Okey. Selamat maksudnya dia tak akan jadi rosak lah, tak rosak dan tak hilang. Okey, jadi ada 5 kemahiran manipulatif ni. Dia cuma ikut step je. Kamu ingat je guna alat, kendali spesimen, lepas tu buat lakaran. Lepas tu yang 4, 5 ni dah siap dah. Okey, bersih dan simpan. Jadi cikgu harap kamu masih ingat dan sentiasa mengamalkan walaupun kita berada di rumah. Jadi cikgu ucapkan selamat belajar dan semoga sentiasa cemerlang. Okey, kita jumpa lagi. Okey, Assalamualaikum.